Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat 187. Kemudian rangkaian ayat ini terus menghuraikan kepada orang-orang mukmin beberapa hukum puasa. Ia menjelaskan kepada mereka hukum halal mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri mereka di malam puasa di antara waktu maghrib dan fajar, dan hukum halal makan minum di waktu itu, di samping menjelaskan masa-masa puasa dari waktu fajar hingga waktu terbenamnya matahari. Juga menyatakan hukum mengadakan hubungan kelamin dalam tempoh iktikaf di masjid-masjid. Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka dan carilah kenikmatan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Dan makan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih, iaitu cahaya siang, dan benang yang hitam, iaitu kegelapan malam, dari cahaya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam, dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu, janganlah kamu dekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan pengajarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat 187. Hukum hubungan kelamin di malam puasa. Pada permulaan difardukan ibadat puasa, hubungan kelamin, makan dan minum adalah ditegah jika orang yang berpuasa itu tidur selepas berbuka. Apabila ia jaga dan tidurnya di waktu malam, walaupun sebelum fajar, maka ia tidak dihalal melakukan hubungan kelamin, juga tidak dihalalkan makan dan minum. Pernah terjadi setengah-setengah sahabat tidak mendapat apa-apa makanan pada isterinya di waktu berbuka, lalu ia terus tertidur. Kemudian apabila ia jaga, maka ia tidak dihalalkan makan dan minum, lalu ia terus menyambung puasanya. Kemudian ia menjadi lesu pada hari yang berikut dan ceritanya sampai kepada Nabi SAW. Begitu juga pernah terjadi bahawa setengah-setengah sahabat tidur selepas berbuka atau isterinya tidur, kemudian dia dapati dalam hatinya keinginan kepada hubungan kelamin, lalu dia melakukannya, dan cerita ini juga sampai kepada Nabi SAW. Di sini nampak jelas kesulitan kaum muslimin dalam melaksanakan taklif puasa. Lalu Allah kembalikan mereka kepada kemudahan, dan pengalaman mereka sendiri telah tersemat di dalam hati mereka supaya mereka dapat merasakan nilai kemudahan itu dan sejauh mana limpah rahmat dan perkenan Allah terhadap mereka. Kemudian ayat yang berikut turun, membawa kenyataan menghalalkan hubungan kelamin dalam masa di antara maghrib dan fajar. Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri kamu pada malam puasa. Dimaksud dengan kata-kata Arafat ialah mukadimah hubungan kelamin atau hubungan kelamin itu sendiri. Kedua-duanya diharuskan dan dimaksudkan di sini, tetapi Al-Quran tidak menyentuh pengertian ini tanpa memberi suatu sentuhan yang lembut dan mesra yang membuat
hubungan suami isteri itu jeruh, lemah lembut dan mesra dan menjauhkan dari kekasaran pengertian hubungan kelamin haiwaniah yang lahap dan rakus dan menimbulkan pengertian ketertutupan dalam mengadakan hubungan itu. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Jika sifat pakaian itu ialah menutup dan melindung, maka begitulah juga sifat hubungan di antara suami isteri. Kedua-duanya saling menutup dan melindung satu sama lain. Agama Islam yang menangani makhluk insan ini dengan segala realitinya dan bersetuju dengan struktur kejadian dan fitrahnya yang ada dan berusaha membimbingkannya ke tahap ketinggian dengan keseluruhan dari dirinya. Agama Islam dengan pandangan yang demikian rupa dapat melayani keinginan daging dan darah mereka dan memberi hembusan bayu yang sepoi bahasa kepada keinginan itu dalam waktu yang sama menutupinya dengan kain yang lemah lembut ini. Ayat yang berikut mendedahkan perasaan-perasaan mereka yang tersembunyi ketika ia memperlihatkan limpah rahmatnya kepada mereka, iaitu dengan memperkenankan mereka memenuhi keinginan semula jadi mereka. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, lalu dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Pengkhianatan terhadap diri sendiri yang diceritakan oleh ayat ini ialah dalam bentuk dorongan nafsu kelamin yang tertahan dan keinginan syahwat yang tertekan, atau dalam bentuk perbuatan hubungan kelamin itu sendiri. Kerana mengikut keterangan hadis, ada setengah-setengah sahabat telah melakukan hubungan kelamin dan kedua-duanya telah dimaafkan Allah kerana sejak terbuktinya kelemahan mereka dan sejak ia diketahui oleh Allah. Lalu Allah menghalalkan pada mereka perbuatan yang telah mereka khianati diri mereka dengannya. Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka. Tetapi pengkhayalan atau pengharusan ini tidak dibiarkan tanpa dihubung-kaitkan dengan Allah dan tanpa diarahkan hati melakukan kegiatan itu, kerana Allah juga bersabda, dan carilah kenikmatan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maksudnya, carilah kenikmatan yang telah ditetapkan Allah kepada kamu, atau kenikmatan bersuka-suka dengan perempuan dan kenikmatan mendapat zuriat, keturunan sebagai hasil dari hubungan kelamin. Keduanya dari urusan Allah dan dari kenikmatan yang dikurniakan Allah kepada kamu. Dari keharusan nikmat-nikmat ini, maka ia dihalalkan pada kamu mencarinya. Dan nikmat-nikmat ini berhubung rapat dengan Allah kerana ia dari limpah kurnianya, dan di sebalik nikmat ini ada hikmahnya. Dan nikmat ini dalam perhitungan Allah mempunyai matlamatnya. Ia bukannya merupakan semata-mata dorongan keinginan nafsu haiwan yang berhubung dengan jasad sahaja dan terpisah dari ufuk yang tertinggi yang ditujukan oleh semua kegiatan. Demikianlah hubungan kelamin di antara suami dan isteri ini mempunyai pertalian dengan matlamat yang lebih besar dari keduanya dan dengan ufuk yang lebih tinggi dari bumi dan dari saat-saat kenikmatan yang dirasai keduanya. Dan dengan ini, hubungan ini menjadi bersih, halus dan luhur. Dari hasil kajian terhadap saranan-saranan yang seperti ini yang terdapat dalam arahan Al-Quran
dan kefahaman Islam, dapatlah kita memahami nilai usaha Islam yang berhasil dan bijaksana yang dilakukan untuk meningkat dan memajukan manusia mengikut batas-batas fitrahnya, daya, tenaga dan tabiat kejadiannya. Inilah metodologi Islamiah untuk mendidik, meningkat dan memajukan manusia, iaitu metodologi yang keluar dari kudrat Allah yang maha arif, yang makhluk, yang diciptanya dan maha seru dan maha mendalam ilmu pengetahuannya. Sebagaimana dia mengharuskan hubungan kelamin, maka dalam waktu yang sama juga dia mengharuskan makan dan minum. Dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih, iaitu cahaya siang dan benang hitam, kegelapan malam dan cahaya fajar dari cahaya fajar. Masa imsak, yang ini sehingga cahaya memancar di kaki langit dan kemuncak-kemuncak bukit, bukannya kelahiran benang-benang cahaya putih di langit yang dinamakan sebagai fajar dusta, iaitu kazib, berdasarkan riwayat-riwayat yang datang mengenai penentuan waktu imsak. Dapatlah kita simpulkan bahawa waktu itu ialah terdahulu sedikit dari naiknya matahari. Amalan imsak kita sekarang ialah mengikut waktu-waktu yang lumrah di negeri kita, dan waktu ini terdahulu sedikit dari waktu imsak syar'i, mungkin untuk menambahkan langkah lebih selamat. Ujar Ibnu Jari dengan isnadnya dari Samurah Ibnu Jundub, katanya, sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu terkeliru dengan azan Bilal dan cahaya cerah ini, cahaya fajar kazib, sehingga fajar menyingsing atau naik cahaya fajar. Kemudian dia meriwayatkan pula dari hadis Syubah dan lainnya dari Sawat Ibnu Hanzalah dari Samurah, katanya, sabda Rasulullah SAW, janganlah sahur kamu ditegahkan oleh azan Bilal dan tidak pula oleh fajar yang membujur panjang, tetapi yang menegahkan kamu makan ialah fajar yang menyingsing luas di kaki langit. Kelahiran fajar yang menyingsing luas di kaki langit itu terdahulu sedikit dari waktu naik matahari. Bilal radhiyallahu an melakukan azan di awal waktu itu untuk menggerakkan orang-orang yang tidur, dan Ibnu Ummi Maktum melakukan azan di akhir waktu untuk mengingatkan waktu imsak. Inilah maksud isyarat hadis kepada azan Bilal. Hukum hubungan kelamin dalam masa iktikaf. Kemudian ayat yang berikut menyebut hukum hubungan kelamin dalam tempoh iktikaf di masjid-masjid. Erti iktikaf ialah bersunyi diri di masjid kerana Allah dan tidak pulang ke rumah untuk melainkan membuang air atau kerana keperluan makan dan minum. Ia digalakkan pada hari akhir Ramadan, dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, ia dilakukan pada hari ke-10 terakhir dan dari bulan Ramadan, iaitu merupakan tempoh menumpukan diri kepada Allah. Oleh sebab itulah ditegahkan melakukan hubungan kelamin dalam masa iktikaf untuk mencapai penempuan yang sempurna, di mana hati seseorang bebas dari segala sesuatu yang lain dan bersih dari segala gangguan yang lain. Dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf di dalam masjid, iaitu sama ada dalam tempoh imsak dan dalam tempoh berbuka. Dan di penghabisan ayat ini, segala perkara dihubungkan dengan Allah mengikut cara Al-Quran dalam membimbing setiap kegiatan dan penahanan diri, setiap perintah
dan larangan setiap harakah dan diam. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu, janganlah kamu dekatinya. Di sini dilarang mendekati batas-batas itu supaya di sana ada kawasan selamat. Dan sesiapa yang suka merayau di kawasan larangan, lambat laun ia akan termasuk di dalamnya. Seseorang itu tidak berdaya mengawal dirinya setiap waktu. Oleh itu adalah lebih wajar kepadanya jangan mendedahkan dirinya pada ujian dengan mendekati perkara-perkara larangan yang digemari nafsunya kerana percaya bahawa dia dapat mencegahkan dirinya daripada dirinya apabila dia mahu. Oleh sebab bidang ini ialah bidang mengawal nafsu keinginan yang lazat dan digemari, maka Allah memerintah. Oleh itu janganlah kamu dekatinya. Yang dimaksudkan di sini ialah hubungan kelamin, bukannya semata-mata mendekati, tetapi larangan yang dibuat sedemikian itu mempunyai saranannya yang melahirkan perasaan segan dan kesedaran takwa. Demikianlah Allah menjelaskan pengejaran-pengejarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat 187. Demikianlah ayat ini menerangkan takwa itu sebagai matlamat penjelasan Allah terhadap pengajaran-pengajarannya supaya dapat dicapai oleh mereka. Itulah satu matlamat yang amat besar dan orang-orang yang dapat memahami nilainya ialah para mukminin yang dihadapkan dengan Al-Quran ini pada setiap masa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.